Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam lama tak jumpa. Ada juga lah yang jumpa dekat luar. Kak Sharifah jumpa kat luar kan. Yang lain-lain ada jumpa dekat di sepandan. Tapi insyaAllah dalam majlis ilmu kita bertemu pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Sira atas jemputan. Dan insyaAllah kita buka dahulu majlis ilmu kita dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekali puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suara saya boleh dengar ke? Boleh ya? Saya ada batuk-batuk sikit. Jadi terkadang tu dia tak berapa nak selesa sangatlah ya. Baik, insya-Allah amma ba'du, syukur kepada Allah kita dapat bersama. Insya-Allah pada pagi ini kita nak bincang tentang masalah ataupun masalah pula ya, bukan masalah, persoalan. Persoalan tentang solah ataupun ibadah yang kita tahu dia adalah satu ibadah yang sangat penting yang merupakan tiang seri ya kepada agama kita. As-salah imanuddin. Man aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiang kepada agama. Siapa yang menegakkannya, maka dia telah menegakkan agama pada dirinya. Maksudnya kalau orang tu dia merosakkan solat, cukup dengan satu ibadah. Dia merosakkan salah yang dia dirikan, maka dia punya hakikatnya yang dia rosakkan adalah agama pada dirinya. Ini satu signal ya, satu penegasan, satu highlight, spotlight daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa solat itu adalah ibadah yang paling penting, yang paling utama untuk kita jaga. Jadi insya-Allah hari ini kita nak sentuh beberapa soalan dan juga isu-isu berkaitan dengan solat kita. Sama ada kita hadapi isu tu secara peribadi ataupun isu tu kita hadapi pada yang viral baru-baru ni ibu-ibu berkaitan dengan solat telekung satu helai ataupun telekung dua helai, atas dan bawah ataupun satu atas ke bawah. Jadi ibu-ibu dah dapat kita rasa macam lebih kurang dalam sebulan lebih lah saya rasa daripada tempoh viral tu kita semayang pun tak tenang. Sebab apa? Sebab Selangor kata batal ibu-ibu bila pakai telekung dua lapis ni ataupun dua helai, two pieces. Jadi kita pun rasa risau. Tapi bila kita tengok Pening kata sah je. Telekung dua pieces tu selagi mana mencukupi syarat menutup aurat. Wilayah tak tahulah wilayah keluar tak ibu-ibu pasal isu. Kuala Lumpur dah keluar belum? Kan? Saya rasa macam tak ada keluar lagi. Kan? Betul. Jadi yang berani keluar dua tu lah, Selangor dengan Pulau Pinang.
Tapi saya cari-cari ibu-ibu dekat himpunan fatwa di Kuala Lumpur, mereka pernah keluarkan satu irsyad fatwa ataupun fatwa itu sendiri, bahawa masa itu cerita dia pasal isu dia lain lah. Isu dia adakah sah kalau orang tu dia solat tak pakai telekung. Tu terbalik pula. Sah tak kalau orang solat tak pakai telekung? Ya, sebab ke? Sebab dalam masyarakat kita nak solat mesti kena ada telekung. Tapi bila orang dah ramai pergi ke luar, ibu-ibu dah bercampur, ya. Dia pergi, contoh di Malaysia sendiri pun, kalau pergi kat UIA ibu-ibu, orang luar banyak kan. Masa tu kita boleh nampak orang nak sembahyang tak pakai telekung pun. Jadi kat sana kita dah ada sedikit, kita panggil sebagai pendedahan lah ibu-ibu. Maka ada orang yang macam bila tengok orang sembahyang tak pakai telekung, dia rasa macam tak sah. Orang tu lah yang orang Melayu ni yang biasa tu, jadi dia pun tanya. Dia tanya dekat fatwa, sah ke orang tu solat tanpa memakai telekung? Baik. Yang sedap ni ibu-ibu kat situ, disebutlah. Yes, kat situ disebutkan bahawa telekung itu sudah memenuhi syarat sah menutup aurat. Dia dah sebut dah begitu. Jadi walaupun isunya lain, tapi kita dah tengok bahawa telekung kita tu tak ada masalah lah ibu-ibu. Kenapa sekarang pula jadi tak boleh pula? Bismillahirrahmanirrahim. Jakim kata nak muzakarah, tapi tak timbul-timbul lagi hasil muzakarahnya kan. Begitulah ibu-ibu. Ala kulli hal, dalam nota kita tu ada syarat sah solat. Betul tak ibu-ibu? Cuba tengok surat berapa. Ada buat nota ke? Kita dah pernah sentuh dah. Tapi sebabkan kita nak menjawab beberapa isu dan juga soalan, insyaAllah kita akan buka sedikit. Kalau tak silap yang ada gambar orang. Bismillahirrahmanirrahim. Make up saya tolong. Ya, saya tengok sekejap. Membawa najis. Dah. Membasuh muka, membatalkan wuduk. Syarat duduk depan lagi kot, duduk depan lagi ni. Dah habis dah. Ni. Ni. Syarat sah solat. Kalau siapa yang ada ni, yang ada gambar orang duduk ni. So kita punya sentuhan adalah di bawah ni. Syarat sah solat. Sila ibu kita. Nombor 1 apa? Syarat sah solat. Yang bawah. Tak. Ni. 1. Apa tu? Nombor 1 apa dia tulis? Ya, kita dah pernah belajar kan? Syarat sah solat iaitu sewaktu sebelum masuk solat. Ni cerita ni mesti dia di luar daripada solat itu. Kalau rukun solat, sunat solat, itu yang kita buat di dalam. Begin ataupun kita punya permulaan, starting kita punya solat adalah takbiratul ihram. Masya Allah. Oh ya. Okey, boleh. Tapi sekarang saya minum Eden. Takbiratul ihram maksudnya dah masuk solat dah. Tapi syarat ni yang kita kena wujudkan, kena adakan sebelum takbiratul ihram. Make sure dulu yang pertama kita suci daripada hadas. Hadas kecil, hadas besar. Hadas tu sesuatu yang kita tak boleh nampak lah. Kalau najis,
kita boleh nampak. Kalau tak boleh nampak pun, ya Allah bau dia. Kalau dah bau ibu-ibu, semerbak macam tu, bukan semerbak wangi semerbak bau tai kucing ibu-ibu, maksudnya tahu-tahulah tu, adalah tu. Cuma kita kena cari dia punya part-part dia, kat mana yang paling kuat dan kita kena bersihkan. Tapi hadas kita tak nampak. Seseorang itu, dia mungkin dalam berhadas kecil, kalau dia tak suci, dan mungkin dalam masa yang sama dia berhadas besar. Hadas kecil ialah sesuatu yang boleh kita angkat dengan wuduk. Kalau orang tu wuduknya tak sempurna ibu-ibu, wuduk ni kena angkat sebelum solat, betul tak? Sebelum masuk solat. Tapi dia adalah suatu syarat yang menyebabkan solat kita akan sah. Solat kita itu dari sudut fiqahnya, sah ataupun tidak, antaranya tu kita punya wuduk tu. Elok tak kita punya rukun wuduk kita? Elok tak kita punya basuhan kita? Kena tak pada anggota wuduk kita? Niat kita betul tak? Iaitu mesti sah, barulah dia boleh mengangkat kita punya hadas kecil. Kemudian begitu juga dengan hadas besar. Hadas besar ni mungkinlah kita tak adalah setiap kali nak ambil sembahyang kita mandi hadas besar, betul tak ibu-ibu kan? Tapi dia mungkin datang seminggu sekali, mungkin datang sebulan sekali. Kalau haid lah, kalau mani mungkin datang seminggu sekali, bersetubuh mungkin datang seminggu sekali. Jadi sewaktu kita mandi wajib tadi ibu-ibu, kena make sure supaya mencukupi syarat mengangkat hadas besar. Mesti meratakan seluruh air pada tubuh badan. Dan jangan lupa untuk berniat sewaktu air mula-mula sampai pada tubuh badan kita. Baru kita punya hadas besar sah. Baik. Kemudian ibu-ibu kita akan tengok yang kedua. Apa lagi ibu kita? Suci daripada najis. Jadi sebelum masuk solat tu, najis mukhaffafah, najis mutawassitah, najis mughallazah. Tak kisahlah apa jenis sekalipun, mesti bersih daripada diri kita. Apabila tidak ada sahaja dia punya ainun najis, tak ada dia punya bau dia, tak ada dia punya rasa dia, maka di sana insya-Allah jangan was-was. Ada orang kadang-kadang rasa tadi macam ada tai kucing kat sana tu. Macam terkena sikit je. Kadang-kadang dia rasa benda tu tak ada pun. Bila tengok bau tak ada bau. Tapi dia perasan. Perasaan dia. Yang ini orang yang selalu was-was, kesian. Pada saya rasa kesian lah ibu-ibu. Kadang-kadang dia duduk kat tandas ibu-ibu, kan, duduk kat tandas tu, dia dah masuk, dah pakai telekong dah ibu-ibu, dah masuk dalam masjid dah. Lepas tu dia rasa macam, kalaulah yang saya duduk tadi, orang sebelum ni dia ada terpercik sikit dekat dia punya mangkuk tandas ibu-ibu. Dan dia dah masuk ibu-ibu, buka balik telekong. Pergi keluar, bukan ambil wuduk je. Siap tanggal baju habis semua. Sebab apa dia rasa was-was? Saya rasa kesian lah ibu-ibu, kesian. Jadi antara senjata syaitan, iblis ini adalah untuk melahirkan rasa was-was. Supaya apa? Kita ni ibadah pun tak yakin. Ibadah pun penuh dengan was-was. Macam yang kita isu viral ni lah ibu-ibu. Bila kita dengar tu ibu-ibu, kita rasa sah ke tak 30 tahun dah solat macam dengan pakai telekong ni. 60 tahun dah ibu-ibu. Daripada kecil pakai telekong sampailah ketua dia pakai telekong ibu-ibu. Tak sah rupanya. Gitu. Jadi tak apa ibu-ibu, insya-Allah kita akan klarifikasi insya-Allah pada hari ini. Kemudian ibu-ibu, itu nombor 2. Syarat sah ataupun sah solat ialah suci daripada hadas, suci daripada najis. Nombor 3 ibu. Apa tu? Inilah dia isunya, menutup aurat. Jadi kita masuk menutup aurat, kita pergi nombor 4. Menghadap kiblat. So dekat rumah kita ibu-ibu, kita boleh solat ataupun kita semak, kita boleh tengok dengan kompas ataupun kita boleh letakkan kayu, nak tengok objek, bayang-bayang objek tu betul tak
pada kiblat yang kita menghadap sekarang ni. Nak reconfirm boleh. Ada pula sekarang ni ibu-ibu ni memang panggil bayar lah. Dia panggil apa tahu nama dia, My Kiblat, macam tu. Apps dia ibu-ibu, apps ke apa benda. Tapi orang datang rumah. Boleh check. Tapi kalau dekat tempat-tempat yang contoh masjid kan, masjid dia kata tak payah panggil diorang, tak payah panggil My Kiblat. Kalau masjid boleh panggil jabatan apa falak ibu-ibu, diorang boleh datang untuk reconfirm boleh. Masjid ataupun surau ataupun apa macam RR kan, RR ni semua ada dia punya pengawasan pihak berkuasa. Yang ini boleh panggil jabatan mufti. Tapi kalau yang macam kita rumah persendirian, kita boleh panggil My Kiblat ni. Hello-hello je lah. Lepas tu nanti dia datang, dia check. Kak, lari sikit lah kak. Setakat ni akak ngadap sini. Tapi berita baiknya, subhanallah, sebab Mekah tu jauh ibu-ibu. Kalau kita sembahyang dalam Masjidil Haram, okey lah. Kita nak menghadap, itu memang nampak depan mata. Tapi bila kita keluar sahaja daripada Masjidil Haram, ataupun dah keluar daripada Mekah ibu-ibu, di sana yang ada hanyalah ittijah. Yang ada hanyalah menghadap ke arah. Cukup dengan antara mata kita ibu-ibu, mata kanan dengan mata kiri, hujung-hujung mata ni, kalau ada sedikit menghadap kiblat, dia punya ketepatan degrees itu kira okey dah. Tapi jangan pula patut kiblat belah sana, dia belah sana. Itu memang tak ada langsung lah ibu-ibu. Sikit pun tak ada sentuh tu. Itu memang kalau dia tak tahu, dia dikira sebagai itulah ijtihad yang dia telah lakukan. Tapi kena yakin dah. Waktu dia solat kena yakin. Tapi kalau dia tahu ataupun dia tak yakin ibu-ibu, memang habis. Semua solat tu kena qada. Dia kalau ikutkan tak sah lah. Tak sah. Tapi sebab dia tahu. Dia sudah melalui apa kita nama dia dah usaha belum? So usaha kita tu boleh jadi kita tanya orang. Boleh jadi kita pakai kompas. Boleh jadi apa lagi? Ada orang tengok Astro punya ni iPhone kan pakai ada Google kan? Ada Google pula, ada kompas telefon kan? Letaklah. So kalau dia dah usaha dan kemudian dia yakin, dia kena yakin. Dia usaha tapi dia tak berapa nak yakin, tak boleh juga. Kan? Rasa-rasa lah kok. Entah betul, entah tak. Tak boleh. Maksudnya kalau dia dah usaha, contoh dia tanya pada orang kan, dia pergi dekat Thailand, misalnya kata, sana mana ada arah kiblat. Dia pun tanya kan, you tahu tak kiblat kat mana kan? Lepas tu orang tu pun tunjuk. Lepas tu dia yakin dengan orang tu punya ni dan dia pun solat. Tiba-tiba dah habis solat dah, ada seorang datang, dia kata, taklah kiblat sini. Tapi dia solat dengan keyakinan dia, okey settle. Sebab satu dia dah usaha. Dia dah usaha. Dia dah tanya. Tanya orang yang orang kat situ. Dan orang tu pun dah menunjukkan dia dengan dalam keadaan yang orang tu pun macam yakin. Meyakinkan diri dia, habis dah cerita. Melainkan kalau dia tak yakin, maka dia sendiri bila dia dapat keyakinan tersebut, iaitu selepas dia solat, dia kena ulang balik. Kena ulang balik. Sebab apa? Sebab kiblat dia agak sebenarnya kalau ikutkan agak ringan ibu-ibu berbanding dengan yang lain. Dan kita pula dalam keadaan teknologi zaman sekarang ni kan, macam akak sebut tadi kan, ada telefon, ada jabat mufti, dah ada orang yang buat kajian, ada orang buat khidmat ibu-ibu, jadi mudah untuk kita dapatkan kiblat yang betul. Jadi di sini adalah satu perkara yang mesti kita menghadap, kecuali bila dia sembahyang di atas kenderaan. Dia sembahyang dalam kenderaan. Bila sembahyang dalam kenderaan, misalnya kata dalam kapal terbang ibu-ibu, dia pun cek dulu sebelum dia sembahyang, dia akan buka dulu dekat dia punya tab dia tu lah kan, dekat depan mata dia tu kan, mana arah Mekah. Dia pun tunjuk kat situ arah kiblat ke sini. Jadi dia pun dah sengit macam ni. Kejap lagi kapal terbang tu pun akan pusing. Alamak, dia pusing pula kan. Jadi takkanlah kita pun nak berpusing sekali. Dalam kapal terbang tak apa. Dalam kenderaan, misalnya kata dia naik kapal, nak naik kapal cruise ibu-ibu kan. Ibu-ibu kan rajin berjalan kan. Pelayaran Islamik macam tu. 3 hari 2 malam naik cruise ibu-ibu, sama juga. Kita sembahyang atas kapal, lepas tu kapal tu berjalan, kita punya kiblat lain. Tak apa, di awal saja. So di awal tu kita cuba cari
dan menghadap. Lepas tu kalau dia bergerak pun kita teruskan sahaja solat kita, sebab hakikatnya yang kita menghadap itu semua adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kereta pun samalah. Siapa nak sembahyang sunat, cuma ada satu syarat ibu-ibu, lagi satu yang dalam kita kata mazhab Syafi'i ni, dia mesti sembahyang tidak di atas, apa kita panggil, mesti di atas bumi lah. Sembahyang tu atas bumi. Contoh kalau orang tu di lautan, lautan tu itu adalah bumi kita kan. So okey. Kalau kita sembahyang di atas kenderaan tu ibu-ibu, kita kalau boleh kita kena turun ke bawah lah. Tapi kalau sembahyang sunat okey. Kalau sembahyang wajib kita kena cari R&R. Kita kena cari ruang lah. Sama ada kalau tak R&R pun ibu-ibu, kadang-kadang ada apa tu nama macam boleh parking kereta ke tepi kan. Tepatkan ke tepi, lepas tu kita bentang lah. Sejadah ke kain ke ibu-ibu tak ada masalah. Kita boleh sembahyang dan ada syarat di atas bumi. Sebab itu kalau orang yang sembahyang di atas langit, iaitu dalam kapal terbang, di sana ada, alah sayangnya, siapa ada power sfera pula saya dah sebut. Power bank. Ada tak power bank? Ibu-ibu. Itu power bank. Cuba tak tahu ada power ke tak, kita cuba ya. Sebab kan ramai yang setengah menonton ni, sayanglah pula kalau dia habis. Bismillah. Ada kat Sirah. InsyaAllah. Mudah-mudahan okey ya. Saya pun tak tahu dia masuk ke tak. Saya kena check dulu. Dia keluar ni. Dia keluar tu insyaAllah lah tu. Oh, dia keluar macam tu 100 Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat yang sedang menonton di online. Jadi kapal terbang tadi ibu-ibu, kita sembahyang wajib kan? Contoh subuh. Mana boleh kita nak jamak ibu-ibu kan? Jadi kita pun sembahyang je lah. Dia panggil sebagai sembahyang hormat waktu lah. Sebab dia ada satu syarat je. Mungkin kita boleh wuduk. Kan kita boleh wuduk dengan air botol ataupun pakai spray. Kan? Memanglah syaratnya jangan kita sampai memudaratkan kapal terbang tu. Jangan sampai banjir pula dekat toilet tu ibu-ibu. Boleh jadi kapal terbang tu terhempas, sebab tu tak dibagi untuk kita panggil wuduk dengan membasahkan. Bayangkanlah kalau 40 orang sembahyang wuduk yang sama ibu-ibu, memang mudarat ya untuk kita semua ibu-ibu. So jadi boleh pakai spray ataupun just sebagai ambil syarat wajib je. Ambil syarat wajib. Baik, dia dapat wuduk elok, dia dapat semayang misalnya kata, walaupun dia ambil ruang ni ibu-ibu kan, ada orang ambil ruang kan, dia tak semayang kat duduk kat kursi lah, dia ambil ruang. Walaupun macam tu, masih lagi kurang satu syarat, iaitu dia tidak atas bumi. Dia tidak atas bumi. Nanti kita turun bawah, kita qada je. Dia syarat menghormati waktu lah, begitu. Tu dekat kapal terbang. Kalau kena qada, betul. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dia tak lengkap dia punya syarat dia tu. Sebab kalau bumi, kita memang atas bumi. Kalau dekat laut, kita memang laut tu adalah bumi kita. Tapi sembahyang dekat atas tu, dia di antara kan, langit dan bumi. So kita macam terawang-awang. So ikut mazhab Syafi'i, tak boleh lah. Kalau ibu-ibu tengok di fatwa Mesir ibu-ibu, dia biasanya akan berlaku, satunya, bila kita dekat ke awan ni, kadang-kadang kita lebih cepat pada waktu, ataupun kita ke belakang. Dia antara kedua tu. Jadi kita takdirkan sahaja. Contohnya kalau ada transit ibu-ibu. Ada transit, sana kita takdir je. Sebab waktu tu, katalah, waktu yang kita nak sembahyang adalah waktu dekat tempat tu. Jangan ikut waktu Malaysia. Contoh misalnya kita pergi jauh sikit. Pergi China misalnya kata kan. China berapa jam 5 jam Okey, 5 jam ibu-ibu maksudnya kalau katalah kita pergi pagi sampai sana subuh lagi. Kalau sini dah zuhur dah. Waktu dia sama. 5 jam tu sama. Sama dengan kita. Tapi kalau 5 jam tu bukan dah. Sebab kalau 5 jam, katalah 5 jam, contoh sekarang kita pukul 8, pukul 9 lah. Kalau pukul 9, mereka subuh.
Dia 5 jam. 6.30. Okey. Tapi dia mesti ada perbezaan lah ibu-ibu, sebabnya maksud saya kita sembahyang jangan ikut waktu Malaysia. Kita sembahyang kalau kita duduk dekat Brunei, kita ikut waktu Brunei lah. Kita sembahyang dekat Malaysia, kita sembahyang dekat Mekah, kita ikut waktu Mekah. Kita tak ikut waktu Malaysia. So kita ikut waktu sana. Jadi kalau waktu kita transit, biasanya waktu tu macam senang sikit lah, kita dah sampai. Transit. Baik. Kita transit ibu-ibu, misalnya kata kita gerak subuh, kita sampai dekat transit, dekat sana maghrib dah. Kita ada bawah tengah-tengah tu kan kita selang kan. Kita tak sembahyang zuhur, asar, tiba-tiba maghrib. So kena qada tak tengah-tengah tu? Kena qada. Tapi kita dah belah waktu tu. Memanglah kita tak buat, tapi dia okey, flight malam. Okey. Sampai ke destinasi Itu ke atas lah. Okey, baik. Betul. daripada KL ke Bogor 24 jam. Okey. 23 jam, okey. masih lagi kita belum sampai. Tengok jam kita lagi sekali. Sekali kita buat waktu. Solat. So, after that, kita dah sampai ke destinasi itu transit flight. That one, subuh. Subuh ke subuh lah kalau kita. Yalah, maksudnya kita sebelum hilang satu hari, okey? Maksudnya dia ke belakang. Waktu yang zuhur tu kita dah buat subuh, kita dah buat. Sampai ke transit flight tu dalam 3-4 jam. Okey. Subuh ke sana, okey. Kita landed one. Landed one, kita transit subuh, okey. Ya, betul. Dia kena ikut waktu yang kita waktu dekat sana tu, kita tak pakai dah waktu Malaysia. Di mana kita takdir. Contohnya, kita nak naik kapal terbang, kita tak ambil subuh lah Kalau subuh kita sembahyang subuh. Kalau kita naik kapal terbang, kita mesti kena jamak. Kalau kata zuhur, jamak terus dengan asar. Katalah tempat tak berapa jauh kan. Kalau 24 jam ni tempat yang orang kata memang sebelah-sebelah lah, timur barat begitu. So jadi ibu-ibu, kita kena jamak ibu-ibu dua waktu yang bersamaan dengan dia. Contoh dia kalau zuhur, kita jamakkan sekali asar. Kalau kita maghrib, jangan kita katakan tak tahulah kan kita sampai isyak ke tak kan. Tak apa, terus sahaja jamak. Kalau jamak takhir, jamaklah zuhur maghrib dengan isyak. So jamak qasar. Jadi ibu-ibu, sama ada kita baru nak gerak dan kita transit dan kita sampai sana tadi tu, kita tengok je waktu tu waktu apa, buat yang berdekatan dengan dia. Sebab kita takkan duduk dekat atas 24 jam. Kalau 23 jam, berapa kali transit? Sekali transit. So, yang kita sebelum gerak, kita dah jamak. Lepas tu transit jamak. Lepas tu sampai sana jamak. Sampai sana jamak lagi. Kalau sampai sana, tadi kita sampai isyak, jamak maghrib dengan isyak. Kalaulah kat sana tu waktu maghrib isyak. Ni orang suka berjalan memang kena cerita pasal jamak qasar. Tapi betul ibu-ibu ya. Dia kadang-kadang dia jadi confused sebabkan waktu tu berbeza. So kalau kita di Malaysia, kita ikut waktu Malaysia. Kalau kita sampai dekat Jepun, ikut waktu Jepun. Mana yang boleh kita ada dalam waktu tu kita buat. Katalah kalau sampai sana ada lagi asar.
jamak Zuhur dengan Asar. Tapi kan kadang-kadang 2-3 jam kan kita transit. Lepas tu kita solat lah Maghrib dengan jamak Isyak. Walaupun tak keluar daripada ni, masih lagi dekat kita kata, apa orang kata, tempat transit kan. Boleh kita mayang lah mana-mana hala walaupun mereka tak ada surau. Bukan ada surau macam dekat KLIA. Semayang je lah bentang. Tu sebab kompas penting, takdirkan waktu penting. Dan kemudian kita kena sempatkan mana-mana yang tahu. Dan alhamdulillah saya rasa mudah sekarang ni sebab kita ada masa. Contoh kalau kita sampai kat negara tu, kita boleh check. Contoh masuk waktu prayer time dia panggil lah kalau dalam saya. Prayer time in Brunei, prayer time in India. Nanti dia akan keluar kan? Sebab waktu dia tak sama macam ibu sebut lah. Kita kat sini pukul 6 belum maghrib lagi. Dia pukul 6 dah malam. Nampak tak? Sebab waktu tu dia berbeza. Buat malam siang dia beza. Lagi-lagi kalau kat sana musim sejuk. Kan? Sejuk malamnya panjang. Kalau musim panas malamnya pendek. So jadi kita tengok sahaja ibu-ibu dan takdirkan sahaja waktu-waktu itu. Baik. Ini tentang apa tadi? Menghadap kiblat dan juga antara syaratnya ialah di atas bumi. Kemudian ibu-ibu kita pergi kepada nombor berapa? Nombor 4 dah ibu kita ya? Nombor 5 dah. Okey, nombor 5. Yes, mengetahui masuknya waktu solat dengan yakin. Okay. Waktu solat tidak semestinya azan berkumandang, tak semestinya. Ya, azan itu adalah kita punya syiar dia, pemberitahuan, announcement. Kalau tak ada azan, tapi matahari tu kalau Zuhur tadi tu dah tergelincir, dah masuk belum ibu-ibu? Dah lah. Dah masuk dah. So dia adalah waktu yang menentukan masuknya waktu satu fardu itu, bukannya azan ataupun bukannya jam, tapi adalah peredaran matahari. Peredaran matahari, pergerakan bulan, putaran bumi, itulah kita punya masa. Jadi ada seorang doktor ni, ada orang tanya pada dia, doktor, kalau nanti matahari tak ada, kita boleh hidup tak? Dia kata boleh lah, lebih kurang dalam 2 minggu, 3 minggu boleh hidup. Dia kata macam mana kita nak hidup ibu-ibu? Sebab kita punya semua sistem suria kita, dia punya pusat dia ataupun kita panggil otak dia adalah matahari. Jadi kalau matahari tak ada ibu-ibu, yang lain semua habis. Dia hilang, dia punya sistem tu berantakan. So habislah. So tak adalah istilah doktor tu kata bolehlah dalam 2-3 minggu boleh hidup, dia kata. Sebab apa? Sebab ada matahari yang dibuat sendiri di China, dia kata. Pandailah dia. Okey, lepas azan Okey, ini satu perkara yang sering juga menjadi persoalan. Hari Jumaat ibu-ibu dekat masjid orang sembahyang Jumaat. Jadi sebelum mereka solat, mereka akan khutbah dulu. Jadi persoalannya, adakah orang perempuan yang tak dengar khutbah dia duduk kat rumah dia makruh ke? Ataupun sunnah dia menunggu sembahyang di masjid dulu. Baik, mengikut kepada syarat ini ibu-ibu, sudah masuk belum Zuhur? Boleh? Ya, walaupun dia orang tak sembahyang lagi, dia orang tak khutbah lagi, boleh. Dari sudut syarat sahnya tidak ada masalah. Cuma di sana dia ada sedikit lah ibu-ibu, iaitu apa? Bukannya orang perempuan saja, kalau di Malaysia ni dia tak ada ruang untuk perempuan kan. Kalau ikut di negara-negara yang lain ibu-ibu, ada orang perempuan pergi sembahyang Jumaat. Kat Mekah orang perempuan sembahyang Jumaat ibu-ibu. Sembahyang kan? Kita kat Malaysia memang tak ada ruang. Maksudnya orang lelaki dia dah penuh kan. Mereka memang menghususkan apa kita kata, orang perempuan punya tempat tu lantak dia datang ke tak datang. Jadi tak dibuat sembahyang lelaki.
Saya pernah dengar tau. Ada orang tanya soalan yang sama. Apa kaitan? Apa? Untuk perempuan kan? Sebab dia punya alasannya lelaki. Sebab takut rambut tu tak menghadap kiblat. Tak pastilah dia punya sebab dia apa ya. Baik. Tidak termasuk ibu-ibu, kalau kita tengok ada perkara yang membatalkan solat, ada tak? Rambut tu mesti tidak berikat. Tak ada. Yang membatalkan solat bergerak lebih pada 3 kali. Berlaku hadas, terkentut, terkencing, terberak. Makan dan minum dengan sengaja. Bercakap-cakap dengan sengaja. Maksudnya ini yang dipersetujui ibu-ibu. Jadi tidak termasuk pun adalah mengikat rambut itu menyebabkan solat seseorang itu tidak sah. Kenapa dia punya dalil dia, wallahu ta'ala alam, kita pun tak tahu. Tapi saya pernah dengar lah, ada dia kata bila kita rambut tu, jadi rambut tu tak menghadap kiblat, dia kata. Sebab dia kita simpul macam tu kan. Dia yang kena menghadap kiblat tempat-tempat yang contohnya dada. Okey, tadi kan menghadap kiblat kan? Syarat sah menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah ni, dada tak boleh berpaling. Muka tak boleh berpaling. Kalau macam ni kita, contoh ada orang nak berjalan, dia daripada depan dia terbatal wuduk. Dia nak jalan ke belakang ibu-ibu, dia tak boleh melanggar ni sampai orang ni terpaling macam tu. Kan? Dia nak keluar daripada saf, orang dua ni dah lah tak berapa nak faham sangat kan. Patut dah nampak orang nak jalan tu jauh lah sikit, geraklah ke depan sikit kan, bagi ruang. Yang ni pun buat tak tahu, patut dia berempuh je sampai yang sini terpaling, habis. So yang ni kena takbir semula. So jadi tak boleh yang anggota besar lah ibu-ibu, anggota badan, muka, dada. Okey, so insyaAllah setakat apa yang kita tengok ni, dia tidak membatalkan solat lah bagi orang yang tidak mengikat rambutnya ataupun menyimpulkan rambutnya di dalam solat. Okey, sila kalau ada soalan yang lain. Kalau sahabat-sahabat ada soalan di online, silakan. Okey? Tak ada ya? Okey, kita nak jawab dulu berkaitan dengan nombor 3 tu. Menutup aurat. Baik. Aurat wanita dalam mazhab Syafi'i adalah seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey? Itu yang dipersetujui dalam mazhab Syafi'i. Walaupun dalam mazhab Hanafi, kaki pun tak apa. Maksudnya nampak kaki tu dalam sembahyang, solat dia adalah sah. Maksud di sana, bila kita sebut fiqh, di sana ada pandangan-pandangan. Dan di dalam mazhab, meraihkan pandangan yang berbeza, kadang-kadang dalilnya sama. Dalilnya sama, tapi cara mereka memahami persepsi dalil itu, menjadikan satu pandangan itu berbeza berbanding dengan mazhab dan mazhab. So dia tidak akan jadi gaduh lah ibu-ibu. Ya, bila ada perbezaan bukan jadi pergaduhan, tapi kita mencari satu kita panggil keserasian, mencari perdamaian apabila jumpa suatu yang berbeza. Baik, dalam isu kita sembahyang ibu-ibu dengan pakai telekung di atas dan juga pakai kain di bawah, di mana dia punya masalah dia? Masalahnya adalah aurat itu kalau nampak daripada atas, maka dia kira sebagai aurat. Aurat itu nampak pada tepi, dia kira aurat. Tapi yang tak dikira aurat ialah apa yang nampak daripada bawah. Al-maklumlah, dekat bawah tu kadang-kadang, bila kita sembahyang misalnya kata dekat atas tempat yang kaca ke kan, cermin ibu-ibu, kalau tengok pada bawah ngintai tu, memang nampak lah kan. Jadi yang ikut pada bawah tu tak apa. Itu tak ada masalah. Tak benda yang tak boleh nak elak lah daripada bawah kan. Kalau orang sembahyang pakai telekung dan dia takbir, ibu-ibu, dia takbir macam ni,
Allah. Dia punya telekung dia diangkat macam tu. Ni nampak ni. Katalah dalam dia tak pakai baju, tak lengkap. Ataupun apa tu? Bulat-bulat nampak. Bulat tu tak apa, ibu. Yang ni yang penting kita punya yang nampak kulit lah. Dalam solat dia ada dua ibu-ibu yang namanya satu warna kulit. Yang ni tak boleh nampak dalam solat. Yang kedua, bentuk badan. Dalam solat, bentuk badan boleh nampak. Dalam solat, bentuk badan boleh nampak. Tapi kalau kita keluar, macam kita keluar daripada rumah, ada ajnabian, ada orang yang bukan mahram, dua-dua ni tak boleh. Maksudnya, warna kulit tak boleh, bentuk badan pun tak boleh. Tapi dalam solat, dia agak ringan ibu-ibu. Hanya warna kulit dia. Kalau bentuk nampak tak apa. Tu istilah apa nama tudung lycra. Dia berbentuk kan. Boleh sebab solat tak ada syarat tadi tu. Syarat nampak bentuk tak apa. Ada seorang ustaz dekat TV Al-Hijrah, Dr. Hadi tu kan. Kan dia ambil model apa? Patung. Ibu nampak kan model patung kan? Lepas tu dia pakaikan tudung lycra. Dia kata kalau lycra ni tak sah solat. Tak. Minta maaf. Kesilapan teknikal pun. Tapi yang TV Hijrah pula asyik ulang-ulang dia punya tu dia. Tak boleh tu, tak boleh. Baca balik dekat buku Matan Zubat, baca balik dekat buku Fiqman Haji. Ada dua beza. Syarat di dalam solat iaitu hanya tidak nampak warna kulit. Tapi bentuk boleh nampak. So pakailah tudung lycra, ibu-ibu nampak berbonjol dua ni boleh. Boleh. Sebab apa? Dia nampak bentuk tak apa. Dia agak ringan. Sebab apa? Kita macam mana ibu-ibu kadang-kadang kita tak boleh nak sembunyi ni. Kadang-kadang bentuk kita punya bahu, betul tak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. So kalau kita tengok dekat Mesir, budak-budak ni, mereka yang orang awam lah kan. Dia orang pakai baju, ya Allah, hai. Sebab tu orang kalau tengok orang Malaysia, orang kata wanita solehah. Betul ibu-ibu. Negara Arab pun, dia punya modern dia, ya Allah, hai. Lagi dahsyat daripada ni. So dia orang pakai ketat dah ibu-ibu. Dan dia orang solat dengan pakaian dia orang tu. Silakan. Okey. Bila apa? Lagi sekali? Bila? Tak boleh lah. Tak sah. Betul. Dia getah ke? Telekung tu dia getah ke? Dia macam lycra. Sebenarnya. Kak, dia satu piece ke? Dia satu piece. So, yang tu pun dah tengok Maksudnya, walaupun telekung tu satu piece, tapi bila ternampak, sebab yang ni adalah sini je. Pergelangan tangan. Dia, maksudnya begini. Cantik soalan Kak Sirah. Sedap soalan Kak Sirah. Bukan dia sengaja, kan baik. Dia bila solat, maksudnya menutup aurat itu dengan pergerakan sekali. Sebab kita pun solat bukan kita tegak je macam tu. Maksud pergerakan tadi tu adakah akan menyebabkan ternampak aurat ataupun tidak? Contoh pada kain kita. Kain kita kalau kita berdiri, dia okey. Tapi bila kita sujud, ibu-ibu, sebab dia tak berapa nak panjang sangat, so dia akan terni. Kira aurat tak? Terbuka aurat? Terbuka. Maksudnya dia punya tak sah lah, batal lah dia punya solat dia. Kalau dia boleh tutup dalam masa yang waktu tu juga, lala dia rasa macam berangin je macam tu, dia pun tarik, boleh. Yang tu tak payah qada. Dia maksudnya kena cepat lah dalam masa waktu tu juga. Ataupun kawan dia dekat belakang. Kawan dia yang nampak, dia tak rasa. Al-maklum lah dah kecil manis kan. Angin pun tak rasa ibu-ibu kan. Jadi kawan dia nampak kat belakang. Kawan dia tutup. Okey lah.
Ada pula orang dia dah dapat kawan dia dah dapat kaki kan. Dia tak tutup kan. Lepas tu habis sembahyang dia bagi tahu. Tadi nampak kaki. Lepas tu kenapa awak tak tutup? Dah awak nampak. Awak kena tutup. Kita dalam solat pun kita boleh tarik ibu-ibu. Tak batal. Pergerakan yang mana kita buat, dia kan tidak 3 kali berturut-turut. Kita janganlah pergi macam ni, ke depan, jalan, tutup, balik, belakang. Janganlah macam tu. Maksudnya kita buat sikit-sikit. Contoh, kita buat sikit-sikit. Contoh orang macam nak bergerak kan, katalah ada orang batal, dia nak merapatkan saf kan. Dia gerak sikit-sikit. 1, berhenti. Macam tu. Lepas tu dah berhenti dah, gerak lagi. Macam tu. Samalah juga kita tu. Kalau kita rasa tak perlu ke depan, kita rendahkan badan kita sikit, berhenti kejap. Lepas tu tarik. Lepas tu berhenti kejap, lepas tu tegak balik. Kita kan tengah duduk kan. Maksudnya boleh. Tak ada masalah. Jangan rasa macam solat tu dah tak boleh gerak dah. Takut batal. Benda-benda yang utama, iaitu untuk mengesahkan solat kita, boleh kita gerak untuk kita tutup aurat. Mengesahkan solat orang lain, boleh kita gerak. Tapi dalam syarat tu, tidak banyak pergerakan tu yang berturut-turut. Okey, cantik. Baik. Batal lah. Tadi jawapannya batal. Okey, silakan Sharifah. Dia lintas tu dekat tempat kita sujud ke? Macam mana kita dah buat tu kan? Baik. Ketuk kaki. Kita nak bagi tahu dia. Dia cara dia, kita boleh bantu dia supaya dia tidak berdosa, melintasi depan orang solat, iaitu dalam kalau kita ni sejadah ibu-ibu. Maksudnya daripada kaki kita sampailah tempat dia rukuk tu, tempat dia sujud tu ibu-ibu, iaitu dikira sebagai melintasi orang solat. So kita boleh bantu dia ibu-ibu dengan kita angkat tangan. Ya, paling bagus kita letak barang. Itu nama sutrah. Ibu-ibu tahu sutrah? Sutrah, bukan sufrah. Kalau sufrah tu tempat lapik makan. Ini sutrah. S-U-T-R-A-H. Sutrah ni ibu-ibu boleh jadi ada orang dia buat kayu. Kayu sutrah. So itu adalah petanda. Kayu macam ni tapi dia buat macam rehal tu. Sutrah kita sembahyang. Ataupun kalau sembahyang sunat. Sunat untuk kita sembahyang sunat ibu-ibu, dekat belakang sutrah. Boleh jadi tiang. Kalau ada mesin-mesin yang ada tiang, kita sembahyang dekat belakang tiang. Jadi orang takkan melintas dekat belakang kita. Okey, orang tak tahu kan kita tengah sembahyang. Kalau cerita dekat macam Kak Sharifah tadi, dalam jemaah hari, dalam saf, mungkin ada orang yang sembahyang lagi, tapi ada orang yang dah nak keluar daripada saf, maka kita boleh bagi tahulah. Boleh bagi tahu dia, kita letak tangan macam tu supaya syarat dia supaya dia tidak mengalami dosa tersebut. Besar ibu-ibu dosa orang yang berlalu melintas depan orang sembahyang. Jadi kita orang sembahyang pun kita kena bantu dia. Satu, kita letak sutrah, jadi dia boleh jalan ke sana, ataupun dia yang pegang sutrah tu. Contoh dia pegang beg kan, dia letak. Maksudnya orang yang nak berjalan tu dia jangan sembrono je lah. Tengok sikit orang sembahyang kan, dah tahu kat masjid, kat surau. Lepas tu dia nak lalu, kau letak dulu beg tu, lepas tu kau jalan macam tu. So dia pun boleh meletakkan sutra daripada kita yang meletakkan sutra. Okey, apa-apa saja boleh. So barang barang yang boleh menjadi penghadang, supaya memutuskan. Okey, yang ni dia boleh jalan dah, boleh lintas, tak dikira sebagai memotong. Kalau dia tahu ibu-ibu betapa besarnya dosa orang yang melintas di hadapan solat, di hadapan orang yang sedang solat, pasti dia sanggup menunggu 40 tahun.
Besar tau. Itu kita panggil dekat Mekah ni, dia ada hukum-hukum yang sedikit berbeza. Contoh, kalau sembahyang kat Mekah antara lelaki dengan perempuan, kan dia tak ada perbezaan kan. Kadang-kadang boleh jadi sini lelaki, sini perempuan. Dekat Mekah ni sebab kat situ orang ramai. Lepas tu keadaan tu orang sentiasa, ibu-ibu dengan orang tawaf lah, orang keluar masuk. So jadi Mekah dia lain sikit. Seluruh dunia. Mekah lain. Mekah dia ada hukum yang tersendiri. Tapi kalau kita di Malaysia atau pesaing pada Mekah, kita kena menghormati. Keadaan kat sana dia penuh orang ramai dalam keadaan banyak ibadah dekat dalam sana, sesak. Tak lalu susah. Jadi orang pun memang dah orang kata terpaksa dah, tapi bukan sengaja. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada lagi soalan ibu-ibu? Ada lagi yang saya boleh jawab cepat-cepat? Saya tak habis lagi bagi tahu tadi Tak habis lagi yang satu piece ataupun 2 piece. Jadi yang tadi yang kita sebut tadi, kalau nampak pada depan, nampak teruslah maksudnya, nampak terus aurat tu, maka itu depan, kanan, kiri, belakang, iaitu adalah aurat. Nampak pada atas pun aurat. Tapi kalau nampak pada bawah, tak aurat. So jadi persoalannya dalam isu viral baru-baru ni, yang bawah tu dia kata adalah mesti bawah daripada kain terus. Bawah kain yang ujung. Sebab itu dia kata kalau pakai one piece, sebab bentuk jubah lah ibu-ibu biasa jubah ni one piece. Jarang yang two piece. Yang two piece ni orang Malaysia je. Baju kurung. Kalau mereka one piece, pada atas sampai bawah. Jadi sampai baju biasa, sehinggalah baju solat. Baju solat mereka pun, gamis solat mereka satu juga. Kan? Jadi satu. Di Malaysia, baju biasa kita pun kurung. Atas satu, bawah satu. Yang solat pun dua juga telekung. Atas satu, bawah satu. Jadi, dia kata apa yang nampak pada bawah ni, contoh yang nampak bila dia rukuk, kalau tudung ni dia ke depan ibu-ibu jatuh macam tu, jadi boleh nampak teguk. Jadi pada dia ini adalah satu perkara yang akan membatalkan solat. Sebab apa? Aurat yang dinampak bukan daripada kain, tapi daripada lapisan yang pertama. Ini pendapat yang dia memang ada dalam kitab ibu-ibu, tapi pendapat ini agak sukar untuk kita angkat di Malaysia. Betul tak? Sebab ibu-ibu kalau macam tu, kita semua tak boleh pakai telekung dua lapis. Kena pakai telekung satu helai saja. Dan yang kedua ibu